Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami yang terdiri daripada 7 orang iaitu Nur Syahira Natasha, Radia, Ain Nur Syahira, Nur Awanis, Syazana Nabila, Farah Nur Aisyah dan Muhammad Haris Aiman telah memilih untuk mengulas filem Orphan. Filem Orphan mengisahkan tentang sepasang suami isteri iaitu John dan Kate yang mengambil anak angkat iaitu Esther. Hal ini kerana Kate mengalami trauma selepas anak mereka mati di dalam kandungannya. Banyak perkara aneh yang berlaku setelah Esther dibawa ke rumah. Setelah banyak peristiwa aneh yang berlaku di dalam rumah tersebut, Kate pergi ke rumah anak yatim semula bagi mendapatkan info yang lebih lanjut tentang Esther. Beliau mendapati bahawa Esther bukanlah kanak-kanak yang berusia 9 tahun, tetapi merupakan perempuan yang berusia 33 tahun dan mengalami masalah hypopituitarism. Isu psikologikal di dalam filem Orphan adalah hypopituitarism yang dialami oleh watak utama iaitu Esther. Hypopituitarism berlaku apabila kelenjar pituitari menghasilkan hormon yang tidak mencukupi. Seorang yang mengalami hypopituitarism juga mempunyai kurang satu atau lebih hormon pituitari. Kekurangan hormon ini dapat mempengaruhi pelbagai proses organ termasuk pertumbuhan, tekanan darah dan pembiakan. Seterusnya, kehidupan manusia dengan masalah hypopituitarism. Yang pertama adalah gangguan dari segi tumbesaran. Pertumbuhan yang terbantuk kerana kekurangan kelenjar. Seterusnya adalah gangguan personaliti. Orang yang mengalami masalah hypopituitarism akan melakukan perkara-perkara yang berada di luar jangkaan sekiranya perkara yang diinginkan tidak tertunai. Akhir sekali adalah perubahan watak. Orang yang mengalami hypopituitarism akan menjadi protagonis di hadapan individu yang disukai dan menjadi antagonis di hadapan individu yang beliau beranggapan akan menghalang segala keinginannya. Kecelaruan yang dialami oleh Esther ini akan menyebabkan tingkah lakunya berubah di mana sifat positifnya hanyalah satu kepura-puraan bagi menagih simpati daripada orang yang disayangi. Hal ini bertujuan untuk memanipulasikan individu lain agar meletakkan kepercayaan yang penuh ke atas dirinya. Seterusnya adalah kesan kecelaruan psikologi hypopituitarism. Yang pertama adalah postur badan yang lemah. Orang yang mengalami hypopituitarism mungkin mengalami keletihan, kelemahan fizikal, perubahan komposisi lemak badan dan kurang cita-cita. Kesan yang kedua adalah impulsif dan sukar mengawal diri. Orang yang mengalami masalah ini akan sering berbohong bagi menutupi kesalahan dan akan membuat perkara supaya disayangi orang. Hal ini dapat dilihat kepada Esther yang sering berbohong bagi menutup kesalahannya. Seterusnya adalah faktor kecelaruan psikologi. Faktor yang menyebabkan berlakunya kecelaruan psikologi pada Esther adalah masalah perkembangan, gangguan kepribadian individu ketika Esther melewati tahap psikoseksual. Seperti yang telah dikatakan oleh Freud, tahap psikoseksual terbahagi kepada 5 iaitu tahap oral, tahap anal, tahap falik, tahap pendam dan tahap akil balik. Perkembangan psikoseksual Esther mempunyai fiksasi pada tahap falik di mana Esther lebih menyayangi bapanya yang berlainan jantina. Pada tahap falik, terdapat perasaan erotik pada anak kepada ibu bapa mereka yang mempunyai jantina yang berbeza. Sekiranya individu gagal dalam tahap falik, ia boleh menyebabkan gangguan emosi pada masa akan datang kerana superego terbentuk pada tahap terakhir tahap falik. Seterusnya adalah teori-teori psikologi yang terlibat di dalam filem ini. Yang pertama adalah teori personality Big Five, teori behaviorism dan teori psychoanalysis. Yang pertama adalah teori personality Big Five. Istilah Big Five terdiri daripada 5 kategori iaitu openness, consciousness, extraversion, agreeableness dan neuroticism. Neuroticism adalah sifat yang boleh dicirikan dengan rasa kesedihan, perasaan murung dan ketidakstabilan emosi. Ini dikaitkan dengan watak ibu Esther iaitu Kate. Kate mempunyai sifat neuroticism
yang tinggi apabila merasakan sesuatu yang tidak kena tentang Esther, di mana Esther berkelakuan seperti dewasa dan bukannya seperti seorang gadis berusia 9 tahun. Teori yang kedua ialah teori behaviorism atau teori tingkah laku. Okey. Teori ini menyatakan bahawa keadaan persekitaran adalah berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang. Hal ini ditunjukkan apabila tingkah laku Esther dipengaruhi oleh persekitarannya. Apabila Esther telah mengambil peluang untuk membalas dendam terhadap Brenda yang telah membulinya dengan menolak Brenda jatuh dari gelongsor. Budaya membuli di sekolah Esther telah mempengaruhi Esther untuk bertindak dengan membalas dendam terhadap pembuli. Teori terakhir adalah teori psikoanalisis. Okey, teori ini menyatakan bahawa minda manusia disusun menjadi dua bahagian utama, iaitu minda sedar dan tidak sedar. Sifat konflik antara ID, ego dan superego berubah dari masa ke semasa ketika seseorang membesar dari kecil hingga ke dewasa. Okey, konflik ini berkembang melalui 5 tahap asas, iaitu oral, anal, phallic, latency dan genital. Okey, perkembangan psikoseksual Esther mempunyai gangguan pada tahap phallic, di mana anak lebih menyayangi ibu bapa mereka yang berlainan jantina. Hal ini ditunjukkan apabila Esther selalu menarik perhatian ayah angkatnya dan akhirnya dia menggoda ketika ayah angkatnya telah mabuk. Seterusnya adalah jenis personality di dalam filem Orphan. Terdapat 3 personality, iaitu personality seorang gadis introvert, personality seorang gadis agresif dan personality seorang gadis berbakat. Okey. Bagi gadis introvert, hidup Esther sentiasa sunyi baginya kerana tubuhnya yang lemah dan tidak dapat berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Okey. Ketika Esther telah menjadi anak angkat kepada keluarga John dan Kate, John dan Kate telah membawanya ke sekolah agar dia dapat membuang personality introvertnya. Seterusnya adalah Esther membawa personality seorang gadis agresif. Esther memberitahu John bahawa dia mencintai John, namun John menolak kerana dia hanya menganggap Esther sebagai anak angkatnya. Esther menjadi agresif dan marah apabila mendapat tahu perkara berkenaan. Seterusnya, Esther dengan agresifnya cuba membunuh John. Okey. Akhir sekali adalah personality sebagai seorang gadis yang berbakat. Walaupun Esther mempunyai sifat yang kejam, dia juga sangat berbakat dan licik sehingga dapat memperdaya keluarga Coleman. Esther juga seorang yang berbakat di dalam bidang lukisan. Seterusnya adalah jenis pembelajaran. Jenis pembelajaran yang kami dapati daripada filem Orphan adalah pelaziman klasik. Pelaziman klasik adalah proses pembelajaran yang berlaku hasil daripada perkaitan berulang kali di antara rangsangan neutral dengan rangsangan lain. Teori ini telah diperkenalkan oleh Ivan Pavlov. Puan Kate telah mengalami fobia terhadap pengalaman lepas, di mana beliau pernah mengalami pengalaman yang mengerikan apabila anak yang dikandungnya telah meninggal selama 19 hari semasa di dalam kandungannya tanpa disedari. Kesedihan dan trauma yang dihadapinya telah menyebabkan beliau sering mengalami mimpi ngeri dan akibatnya beliau telah mengalami fobia untuk kembali mengandung. Okey, seterusnya adalah pelaziman klasik yang dialami oleh Esther. Pada awalnya, kecacatan yang dialami oleh Esther iaitu hypopituitarism bukanlah masalah bagi dia. Namun, apabila kecacatannya dipandang rendah dan tidak diterima oleh masyarakat, ini telah menyebabkan beliau berasa benci dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Beliau juga mempunyai sikap yang tidak sukakan kepada kanak-kanak akibat daripada perasaan benci terhadap fizikal dirinya sendiri. Okey. Seterusnya, Esther juga mengalami kesan yang mendalam terhadap sesi pemulihan semasa berada di dalam hospital mental. Okey, dia sering dikurung dan dipakaikan straight jacket iaitu jaket keselamatan bagi pesakit mental. Hal ini kerana dia sering bertindak agresif semasa berada di dalam ward hospital. Kesan dari jaket tersebut telah membuatkan kedua-dua pergelangan tangannya dan di leher mengalami luka.
Okey, luka tersebut telah meninggalkan kesan parut pada badannya. Selepas Esther melarikan daripada hospital mental, dia cuba untuk menutup parut kesan daripada luka tersebut dan dia tidak ingin mengingati semula peristiwa yang berlaku ketika di dalam hospital. Dia juga berasa tertekan apabila kawan sekelasnya cuba menanggalkan ribbon yang terdapat di lehernya yang bertujuan untuk menutup parutnya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa peristiwa yang dialami oleh Esther sangat memberi kesan di dalam kehidupannya. Akhir sekali adalah motivasi. Motivasi yang kami dapati daripada filem Orphan ini adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah tindakan untuk melakukan sesuatu tanpa tekanan atau luaran yang jelas. Okey, sebagai contoh, seseorang individu itu dia melakukan sesuatu perkara bukan untuk kepentingan orang lain atau mencapai kepuasan orang lain, tetapi dia melakukan sesuatu itu untuk kepuasan dirinya. Okay, hal ini jelas kita dapat lihat daripada watak Esther yang suka menghabiskan masanya seorang diri dengan melukis kerana minatnya sendiri, keseronokan dan kepuasan peribadi, dan ia bukanlah disebabkan atas desakan orang lain. Okey, watak Esther dilihat sebagai seorang perempuan yang suka memakai pakaian yang fashionnya agak ketinggalan berbanding rakan-rakannya yang lain. Okey, tindakan Esther dalam memakai pakaian seperti ini menunjukkan bahawa Esther memakai pakaian tersebut bukanlah disebabkan oleh desakan atau dorongan orang lain. Motivasi yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Okey, motivasi ekstrinsik adalah tingkah laku yang berdasarkan ganjaran. Contohnya, seseorang itu melakukan sesuatu jika terdapat ganjaran atau insentif seperti pujian, perhatian atau wang yang digunakan sebagai motivasi untuk meningkatkan kemahuan menghabiskan sesuatu perkara tersebut. Okey, sebagai contoh, tindakan Esther yang bermain piano di rumah adalah untuk mengambil perhatian atau mendapat pujian daripada ibu angkatnya. Sebagai kesimpulan, melalui filem Orphan yang telah kami kaji, Esther merupakan seorang budak perempuan yang mengalami masalah hypopituitarism dan ia telah menyebabkan Esther mengalami gangguan dari segi tumbesaran dan gangguan psikologi. Melalui masalah yang dialami oleh Esther ini, dia cenderung untuk melakukan sesuatu demi mendapat kepujian. Dia juga ingin dilihat untuk menjadi kesayangan di antara kedua-dua ibu bapa angkatnya. Okay. Sebaik sahaja John dan Kate menyambut Esther ke rumah mereka, banyak siri acara mula terungkap dan ini yang membuatkan Kate percaya bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan Esther. Okay, perwatakan sepanjang dalam filem ini adalah Esther ini mempunyai kepribadian yang kejam di bawah mukanya yang tidak bersalah. Mesej utama di dalam Orphan adalah bahawa kekejaman mungkin tersembunyi di sebalik penampilan yang tidak bersalah. Banyak klip yang didapati daripada filem ini yang memaparkan rahsia mengejutkan dari sisi kepribadian Esther. Sebagai kesimpulan, Esther ini mempunyai kekejaman yang melampau di bawah wajahnya yang tidak bersalah. Gangguan kepribadian yang dialami oleh Esther adalah corak tingkah laku yang kejam, merendahkan dan agresif yang meluas, di mana ia menunjukkan adanya penghinaan mendalam terhadap orang lain dan kurangnya rasa empati.